إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati perintahnya dan meninggalkan larangannya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan orang yang sentiasa melakukan ketaatan di dunia sebagai bekalan di akhirat. Bersempena dengan peristiwa gerhana bulan penuh yang berlaku pada hari ini, marilah kita mengambil pengajaran daripada khutbah yang bertajuk Menginsafi Kekuasaan Allah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, peristiwa gerhana bulan adalah suatu iktibar kepada manusia bahawa kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kerdil dan lemah. Fenomena ini menunjukkan betapa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala mengatasi segala-galanya di dunia ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa untuk menetapkan segala yang berlaku di langit dan di bumi. Tidak ada sesiapa pun yang dapat menghalang qada dan qadarnya. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Fussilat ayat 37 yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam dan siang serta matahari dan bulan. Janganlah kamu sujud kepada matahari dan janganlah pula sujud kepada bulan. Dan sebaliknya, hendaklah kamu sujud kepada Allah yang menciptakannya. Kalau betullah kamu hanya beribadat kepada Allah. Sebagai orang yang beriman, kita mestilah percaya dengan penuh yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah pentadbir seluruh alam ini. Peredaran bulan dan matahari yang teratur adalah atas kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Lantaran itu, kita dituntut untuk melihat dan menghayati setiap yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala supaya melaluinya kita akan sentiasa membesarkannya dan meningkatkan keimanan kepadanya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap sesuatu itu sia-sia, malah terdapat hikmah di sebalik setiap kejadian. Justru fenomena gerhana bulan ini seharusnya mengingatkan kita mengenai peristiwa hari kehancuran yang pasti berlaku. Peristiwa gerhana bulan bukanlah petanda bahawa sesuatu musibah itu akan menimpa hidup manusia. Hakikatnya, setiap musibah yang melanda dunia ini adalah disebabkan oleh tangan-tangan manusia itu sendiri. Lihatlah pada ketika ini, musibah seperti penularan wabak pandemik COVID-19 yang menyeksakan kita, yang menyesakkan kita, telah menjejaskan kehidupan manusia dengan peningkatan jumlah kes dan ramai yang telah terkorban akibat pandemik ini. Seharusnya meletakkan diri kita untuk sama-sama memainkan peranan menamatkan musibah ini. Janganlah kita menjadi penyebab kepada penularannya akibat kelalaian dan kealpaan kita untuk mematuhi arahan dan SOP pihak berkuasa. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sebenarnya kejadian gerhana merupakan peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia supaya segera insaf, gerun dan takut kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, mimbar mengajak sidang jemaah sekalian, marilah kita sama-sama mengambil pengajaran daripada peristiwa gerhana bulan ini dengan rasa penuh keinsafan dan bermuhasabah atas segala dosa yang pernah kita lakukan dengan melazimi taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, perbanyakkanlah melakukan amal ibadah, kebajikan
dan doa supaya Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada ditimpa bala bencana, wabak penyakit dan musibah. Mimbar mengingatkan sidang jemaah dan seluruh umat Islam, jauhilah segala perbuatan syirik, khurafat dan tahyul yang boleh menjejaskan akidah Islam. Imam Muslim radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis daripada Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asy-syamsa wal qamara ayatan min ayatillah wa innahuma la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Fa idza ra'aitum dzalika fasallu wad'u hatta yankashifa ma bikum." Bermaksud, matahari dan bulan adalah dua daripada tanda keagungan Allah. Gerhana kedua-duanya berlaku bukan disebabkan mati atau hidup seseorang. Apabila mengetahui gerhana berlaku, kamu hendaklah bersalat dan berdoa sehingga cahaya kelihatan semula. Mengakhiri khutbah, marilah kita mengambil beberapa kesimpulan daripada khutbah pada malam ini. Antaranya, yang pertama, tingkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahawa Allah jualah yang menguasai seluruh kejadian alam ini. Yang kedua, insaf dan bertaubatlah terhadap segala dosa yang pernah kita lakukan. Takutlah kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang melakukan kerosakan dan kemungkaran di muka bumi. Yang ketiga, perbanyakkanlah melakukan amal ibadah, kebajikan dan berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada bala bencana, wabak penyakit dan musibah. Marilah kita memohon perlindungan, kesejahteraan, keselamatan dan kemenangan dalam memerangi pandemik COVID-19 di negara ini. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yunus ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. Yang bermaksud, dialah yang menjadikan matahari bersinar-sinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menentukan perjalanan tiap-tiap satu itu berpindah randah pada tempat-tempat peredarannya masing-masing, supaya kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan kiraan masa. Allah tidak menjadikan semuanya itu melainkan dengan adanya faedah dan gunanya yang sebenar. Allah menjelaskan ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesarannya, satu persatu bagi kaum yang mahu mengetahui hikmah suatu yang dijadikannya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa risailil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Nabiyyin al-Amin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة Malikina ke bawah Bduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Wakadhalika ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti Almarhum Al-Mutawakkil ala Allah Sultan Iskandar Al-Haj. Allahumma hafaz ulama'ahu wa wuzara'ahu wa qudatahu wa ummalahu wa ru'ayahu minal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al baladana Malaysia aminan mutma'inna sakha'an rakha'a daru adlin wa iman wa amnin wa aman wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.